dari sudut pemerkasaan ICT di sekolah-sekolah seluruh negara. Saudara-saudari, saya tahu ramai guru-guru di sini, ramai pentadbir sekolah di sini. Apabila saya masuk ke kementerian pada bulan Mac 2020, saya angkat sumpah 9 Mac 2020, masuk secara rasmi ke kementerian 11 Mac 2020, 18 Mac 2020 PKP dilaksanakan. Tak ada bergerak ke mana, 7 hari masuk pejabat, ditutup balik, semua buat secara atas talian. Namun pada itu ada ruang-ruang apabila sektor dibuka, kita turun ke sekolah. Dan kita lihat antara cabaran utama di sekolah berkaitan dengan ICT atau berkaitan dengan perkakasan komputer dan peranti yang berkaitan. Bila kita masuk ke makmal-makmal komputer, kita lihat katakanlah ada 20 komputer dalam makmal. Bila kita tanya pada cikgu, daripada 20 ni berapa boleh pakai cikgu? Cikgu kata daripada 20 ni adalah 7 boleh pakai. Tak percaya tanya cikgu kat bawah. Kemudian kita tengok kat tepi-tepi makmal tu bersusun-susun komputer. Yang ni kenapa ni cikgu? Kenapa komputer-komputer ni duduk kat bawah macam gini? Oh, komputer ni rosak. Nak tunggu juruteknik repair lambat. Maka kita letakkanlah kat sini dulu, kita pakai apa yang boleh pakai. Kita turun lagi ke sekolah. Kita bertemu dengan guru-guru. Guru besar pengetua kata, kalau komputer rosak amat susah kita. Nak kena tunggu juruteknik lambat, nak buat sekolah tu, buat sekolah ni lambat. Maka PIBG lah menjadi tempat. Kadang-kadang PIBG minta bantuan, PIBG boleh tak bantu sikit tolong repair komputer. Kalau tidak nanti jumlah komputer yang boleh digunakan itu terlalu sedikit berbanding dengan jumlah murid. Daripada situ kita kata model lama, model beli komputer ini letak kat sekolah rosak, maka kita baiki, tidak lagi sesuai mengambil kira keadaan semasa. Kalau berterusan begitu, maknanya dalam masa-masa yang akan datang, maka kita akan lihat isu yang sama. Beli komputer baru betul, masa beli okey, boleh pakai okey lagi. Kemudian bila rosak dalam tempoh tersebut, nak kena hantar dengan waranti, nak kena repair dan sebagainya, maka guru-guru dan pentadbir sekolah merasakan ini merupakan satu perkara yang perlu diselesaikan dengan lebih baik. Maka sebab itu, bermula pada tahun 2020 itu kita telah mula bergerak supaya kita tukar pendekatan kita. Kita tak payah beli. Beli pun nanti nak simpan buat apa? Bila dah sampai hujung-hujung rosak duduk kat situ, nak lupuskan pula. Cikgu pening, nanti nak kena isi borang pelupusan, nak lupuskan aset. Satu hal pula nak lupus aset. Sebab itu pendekatan baru, kita tukar pendekatan sedia ada. Pendekatan baru yang kita laksanakan, kita guna dengan menggunakan lease to use. Maknanya apa? Sewa guna. Untuk tempoh 5 tahun, kita cari pembekal, bekalkan komputer pada sekolah. Apa sahaja masalah dalam tempoh 5 tahun ini, ianya adalah tanggungjawab pembekal tersebut. Maka sebab itu pihak sekolah hanya perlu menghubungi pembekal yang terlibat. Maka untuk baiki, untuk membuat perkara-perkara yang berkaitan, cikgu tak perlu pening, pengetua tak perlu pening, pentadbir sekolah tak perlu pening, ianya akan dilaksanakan oleh pembekal. Maka tak timbul juga isu nanti macam mana nak lupuskan aset. Bila dah habis nak pakai, nak letak kat sini, nak lupuskan macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat sebelum ini, komputer-komputer yang dibekalkan di sekolah adalah desktop. Ini komputer yang letak atas meja ni. Apabila kita gunakan desktop, maka pembelajaran itu agak rigid. Kalau nak buat apa-apa, nak kena pergi makmal, sebab komputernya ada dekat makmal. Dan kita kata, mengapa tidak kita tukar pendekatan kita, tidak lagi kita bekalkan desktop pada sekolah-sekolah, tetapi kita bekalkan laptop kepada sekolah-sekolah. Maknanya sekolah sekarang ini dapat laptop. Kalau tak nak pakai dalam makmal, boleh pakai dalam kelas. Kalau cikgu nak bawa satu kelas ke kelas yang lain, boleh pakai dalam kelas. Ada charging card kita yang kita sediakan untuk membolehkan laptop-laptop ini di-charge baterinya jika perlu.
Pendekatan ini membolehkan pembelajaran ini lebih menyeronokkan. Kadang-kadang masuk mak-mak komputer duduk dalam gitu pening juga. Maka boleh cikgu buat masuk dalam kelas, cikgu nak buat kat luar pun bawa lah komputer tersebut, boleh digunakan di mana-mana sahaja dalam kawasan sekolah. Saudara-saudari, ini cerita sebahagian. Ini cerita sebahagian daripada usaha-usaha kita untuk mentransformkan pendidikan kita dalam konteks ICT ini. Sebab itu bulan ini kita nak cerita macam-macam. Banyak lagi perkara yang kita ingin ceritakan. Dan kalau saya boleh kongsikan, kita laksanakan pembekalan laptop ini, pembekalan peranti-peranti berkaitan ini dalam 3 fasa. Fasa pertama telah selesai 90%. Dan ini melibatkan 3,910 buah sekolah di seluruh negara. Itu fasa pertama. Dah nak selesai, tinggal 10% lagi yang belum selesai, melibatkan 3,910 buah sekolah di seluruh negara dengan nilai projek sebanyak 411.8 juta ringgit. Bukan sikit-sikit saudara-saudari. 411.8 juta ringgit. Apa yang kita bekalkan? Pertama sekali kita bekalkan komputer riba atau laptop tadi, kita bekalkan pencetak, kita bekalkan projektor dan kita bekalkan charging card untuk membolehkan komputer ini di-charge bila perlu. Itu fasa pertama. Fasa kedua kita akan mula pada tahun ini dan akan selesai pada awal tahun hadapan. Untuk fasa kedua melibatkan 3,455 buah sekolah. Jadi untuk ibu bapa di luar sana, kalau sekolah saudara-saudari masih belum dapat lagi, insya-Allah senarai sekolah mungkin akan masuk dalam fasa kedua melibatkan 3,455 buah sekolah dengan anggaran nilai projek 460 juta ringgit. Saudara-saudari, kalaulah sekolah saudara-saudari tak masuk juga dalam fasa pertama, tak masuk juga dalam fasa kedua, jangan risau, fasa ketiga semua selesai. Fasa ketiga kita akan laksanakan pada tahun 2023 di mana 3,400 buah sekolah akan mendapat manfaat dengan anggaran nilai 430 juta ringgit. Itu baru dalam kelas. Nanti ada pengetua dan guru besar kata pula, kami di sekolah pencabat pentadbiran ni tak dapat komputer. Pakai komputer lama, nak start pun lambat. Tekan kena tunggu lama, kesian. Maka kita bermula pada tahun 2020, kita telah bekalkan komputer-komputer baru kepada pejabat pentadbiran sekolah dengan menggunakan pendekatan yang sama, iaitu lease to use. Sehingga ke hari ini kita telah bekalkan komputer ini dengan nilai lebih 91 juta ringgit. Secara keseluruhan saudara-saudari, untuk keseluruhan projek ini kita sediakan peruntukan melebihi 1.3 bilion ringgit untuk sekolah-sekolah di seluruh negara. Jadi kepada yang di luar sana yang menganggap seolah-olah kita tidak mengambil maklum tentang apakah keadaan ICT di sekolah anak-anak kita, sebenarnya kita cukup cakna, kita buat kerja senyap-senyap. Kami sembang hari ini bila fasa pertama dah nak selesai. Fasa pertama dah 90%, barulah kami sembang berceritakan bahawa inilah yang telah kita laksanakan, inilah yang kita sedang kita laksanakan dan inilah yang akan kita laksanakan bagi memastikan pada tahun 2023 semua sekolah di seluruh negara akan mendapat komputer yang baru menggunakan pendekatan yang berbeza bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Saudara-saudari, dalam tempoh pandemik ini juga, ianya mengajar kita tentang betapa pentingnya, suka atau tidak, kita bergerak atas platform digitalisasi. Suka atau tidak, kita lihat sewaktu pandemik, kita terpaksa laksanakan PDPR. Namun kita kata PDPR dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid. Kerana apa?
kerana kita tahu ada kekangan dalam kalangan guru kita. Sewaktu datangnya pandemik, pada waktu itu pada Mac 2020, tidak ada satu sistem latihan menyeluruh berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran secara di rumah atau home based learning ataupun secara atas talian kepada guru-guru kita. Bila datang pandemik, guru-guru mengambil usaha sendiri, mengambil pendekatan sendiri, mencari jalan macam mana nak belajar, nak buat Google Classroom sebagai contoh, nak buat Google Meet, macam mana nak buat, nak hantar assignment, nak minta murid hantar kerja rumah, macam mana nak buat secara atas talian. Ada yang belajar daripada kawan, ada yang belajar daripada anak, ada yang belajar daripada cucu. Betapa bersemangat guru-guru kita cuba mendalami pendigitalan ini. Pada masa yang sama kita tahu juga anak-anak kita, ada yang tidak mempunyai peranti, ada yang tidak mempunyai akses kepada internet. Masing-masing berusaha. Ada ibu bapa membuat yang terbaik untuk anak-anak mereka bagi memastikan sekiranya dilaksanakan kelas atas talian, maka anak mereka dapat mengikutinya dengan baik. Kita di kementerian berusaha dengan pelbagai pendekatan untuk memastikan anak-anak ini kalau perlu melaksanakan PDPR ini secara atas talian, segala support system kita sediakan. Sebab itu saudara-saudari, jika kita lihat dalam tempoh 2 tahun ini, penggunaan ataupun digitalisasi ini, adoption of digitalisasi ini berlaku dengan kadar yang jauh lebih cepat. Dia lagi laju daripada ramai yang tak tahu. Bila datang pandemik, lebih ramai yang tahu tentang digitalisasi ini, bagaimana nak gunakan macam-macam. Semua kalau dulu kita jarang bercakap tentang Food Panda, Grab Food dan sebagainya, sekarang ini semua orang nak order, mudah order secara atas talian. Jadi kita hidup dalam keadaan yang berbeza berbanding dengan sebelum pandemik. Kita semakin selesa dengan teknologi-teknologi baru. Sebab itu kita di peringkat kementerian, kita tidak mahu hilang momentum ini. Kita mahu momentum ini dapat diteruskan. Dan insya-Allah antara perkara lain yang kita akan laksanakan dalam masa terdekat ini, insya-Allah pada bulan September, adalah memperkenalkan kelas hybrid atau hybrid classroom. Untuk tujuan rintis, kita akan laksanakan di 110 buah sekolah di seluruh negara. 110 buah sekolah ini, setiap sekolah kita akan ambil 5 bilik darjah. Dalam 5 bilik darjah ini kita akan sediakan smart TV, kita akan sediakan peranti-peranti berkaitan untuk membolehkan guru mengajar dan perkara ini boleh dilihat secara langsung oleh mereka yang lain. Maknanya apa? Maknanya lepas ini, kalau cikgu nak berkongsi pengajaran dan pembelajaran dengan kawan-kawan lain di sekolah lain, kalau cikgu di sekolah ini nak bagi murid mereka tengok bagaimana cikgu sekolah lain mengajar, boleh bawa mereka ke atas talian, semuanya direkodkan secara langsung bagi membolehkan perkongsian inovasi dalam pendidikan ini dapat kita tingkatkan. Kita bergerak dalam satu keadaan yang berbeza. Perancangan kita berkaitan dengan digitalisasi ini adalah amat tersusun. InsyaAllah dengan pendekatan hybrid ini sebagai projek rintis, kita dapat lihat bagaimanakah guru-guru di seluruh negara dapat berkongsi pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif bersama-sama sahabat-sahabat yang lain. Jika diperlukan keadaan di mana murid-murid dapat ingin melihat, katakanlah cikgu kelas dia tak datang sekolah hari ini. Cikgu kelas dia tak datang sekolah. Subjeknya subjek sains. Tak ada cikgu nak mengajar, boleh bawa masuk dalam bilik sumber, masuklah ke dalam channel yang berkaitan sekolah mana ajar subjek sains pada waktu itu, boleh tengok cikgu sekolah tersebut mengajar. InsyaAllah anak-anak kita akan mendapat yang terbaik. Saudara-saudari, untuk tujuan tersebut, bilik-bilik darjah sebanyak 550 buah ini akan ditingkatkan hubungan internetnya. Maknanya internet akan ditambah baik supaya ianya mempunyai kelajuan yang sewajarnya bagi membolehkan proses itu tidak terganggu dan bagi membolehkan impaknya adalah pada tahap yang paling optimum. Seterusnya saudara-saudari, ada pula yang tanya,
macam mana internet di sekolah anak-anak kami ini. Ada sekolah yang mana internetnya slow, ada sekolah yang internetnya laju sikit, ada sekolah internetnya agak stabil, ada sekolah yang internetnya tidak stabil. Untuk tujuan tersebut, kami di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia telah duduk bersama dengan Mampu untuk mencari pendekatan yang paling sesuai bagi kita pastikan selepas ini insya-Allah sekolah-sekolah anak kita dihubungi dengan internet. Jika kita lihat, sebelum ini hanya 3 tempat saja ada internet. Di pusat sumber, di bilik pentadbiran dan juga di bilik guru. 3 tempat sahaja. InsyaAllah doa-doakan yang kita telah siapkan kertas kita untuk kita kebentangkan kepada jemaah menteri untuk kita membolehkan supaya lepas ini semua sekolah di segenap tempat dalam sekolah itu akan ada connectivity, akan ada internet di sekolah. Ini akan melibatkan kos yang amat besar, kos yang maha besar. Namun begitu, kita yakin dengan pendekatan kita dengan kertas yang cukup lengkap, sama-sama kita doakan bahawa perancangan ini akan dapat diluluskan dan insya-Allah kita akan lihat dalam masa-masa yang akan datang hubungan internet di sekolah ini akan jauh lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Saudara-saudari, pada masa yang sama juga kita sedang di peringkat akhir menyiapkan dasar pendidikan digital. Dasar ini kita rangka dengan penuh teliti, mengambil kira keadaan semasa dan mengambil kira apakah keadaan yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Kita mahu dasar ini relevan untuk melahirkan anak-anak kita yang keluar daripada sistem pendidikan kita, bukan sahaja mampu bersaing pada hari ini, tetapi anak-anak yang bakal keluar pun akan mampu bersaing di peringkat dunia. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita lihat tentang pendigitalan pendidikan, trust us. Berilah kepercayaan kepada kami bahawa kami sedang melaksanakan yang terbaik. Kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk memastikan kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita dan menyediakan mereka sebagai seorang insan yang apabila keluar daripada sistem pendidikan kita, insya-Allah mereka jika dicampakkan di mana saja di dunia ini, insya-Allah mereka mampu bersaing dengan siapa saja. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk sistem pendidikan kita. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Transformasi Pendidikan Pemerkasaan ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas ucapan perasmian sebentar tadi. Diharap agar Yang Berhormat dapat terus berada di hadapan pentas bagi acara seterusnya. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Yang Berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Haji Hazali bersama-sama Yang Berhormat Dr. Razi Jidin bagi menyempurnakan gimit perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dipersilakan.
Majlis memohon supaya Yang Berhormat dan Barisan Kehormat untuk kekal berada di tengah pentas bagi acara seterusnya. Majlis diteruskan lagi dengan acara penyerahan peranti ICT. Dengan itu dipersilakan penerima pertama, Pengetua Puan Talsia binti Muhammad Saleh atau Hassan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Pesin 51. Penerima seterusnya dipersilakan Puan Adibah binti Ali daripada SMK Putrajaya Pesin 81. Seterusnya dipersilakan Puan Rogaya binti Talib daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Pesin 91. Seterusnya dipersilakan Encik Hashim bin Makrum daripada SMK Putrajaya Pesin 92. Seterusnya diwakili oleh Puan Salma binti Muhammad Taib daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Pesin 11-1. Seterusnya dipersilakan Puan Salihah binti Saleh daripada SMK Putrajaya Pesin 11-2. Seterusnya dijemput Encik Ruslan bin Abdul Rahman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Pesin 11-1, Pesin 14-1, maaf. Seterusnya dipersilakan Encik Kamaluddin bin Muhammad Kasim daripada SMK Putrajaya Pesin 16-1. Seterusnya dijemput Puan Nur Akmam binti Jais daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Pesin 18-1. Seterusnya dipersilakan Encik Zulkifli bin Hussein daripada SK Putrajaya Pesin 51. Seterusnya dijemput Puan Saliza binti Saludin daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesin 81. Majlis seterusnya mempersilakan Puan Samsuria binti Muhammad Desa daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesin 82. Seterusnya majlis menjemput Puan Khairul Akmam binti Zulkifli daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesin 83. Majlis seterusnya mempersilakan Puan Nozah binti Muhammad Kasim daripada SK Putrajaya Pesin 91. Majlis menjemput Encik Muhammad Amin bin Hamzah daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesin 92. Seterusnya dipersilakan Puan Rohana binti Muhammad Manaf daripada SK Putrajaya Pesin 11-1. Majlis seterusnya menjemput Puan Zahara binti Hashim daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesin 11-2. Seterusnya dipersilakan Encik Hishamuddin bin Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesin 11-3. Seterusnya majlis menjemput Puan Hanita binti Kamal Arif daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesin 14-1. Penerima seterusnya dipersilakan Puan Siti Aida
binti Muhammad Kasim daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 15-1. Majlis menjemput Puan Norihan binti Ismail daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 16-1. Penerima seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Hafizun Nizam bin Jamaluddin daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 16-2. Majlis menjemput Encik Muhammad Hanizat bin Ismail daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 17-1. Seterusnya majlis mempersilakan Encik Cik Rozi bin Hassan daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 18-1. Dan yang terakhir dijemput Puan Rohana binti Yusuf daripada Sekolah Kebangsaan Persin 18-2. Terima kasih diucapkan kepada Div-Div Kehormat di atas kesudian menyampaikan peranti ICT kepada sekolah di sekitar Putrajaya. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba ke acara yang dinanti-nantikan. 6 hadiah cabutan bertuah utama merupakan peranti ICT, tablet dan juga smart monitor sumbangan Samsung dan Huawei. Mohon kerjasama Div-Div Kehormat masih lagi kekal di tengah pentas. Kerana untuk cabutan bertuah ini kita akan seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. So sekarang ni kita semua digital. Jadi kita cabut pun secara digital. Ya. Okey. Mohon semua tetamu yang hadir dari dewan ini untuk memberikan tumpuan kepada skrin utama di hadapan pentas. Ataupun mungkin Div-Div Kehormat pun boleh pusing-pusing sekali-sekala ke skrin. Mereka tahu bertuah juga pada pagi yang mulia ini. Jadi kita akan cabut untuk hadiah yang ke-6. Baiklah, sekarang kita dapat menyaksikan peranti-peranti telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kepada sekolah-sekolah seluruh Putrajaya. Terdapat 25 buah sekolah secara keseluruhan yang mana terdiri daripada 14 buah sekolah menengah kebangsaan dan 11 buah sekolah kebangsaan seluruh Putrajaya. Apa yang berlaku di belakang saya sekarang ni, acara yang cukup meriah di mana acara cabutan bertuah dilaksanakan. 6 hadiah tersedia yang mana hadiah ini bukan hadiah calang-calang tetapi hadiah yang sungguh bernilai, peranti-peranti yang canggih dan mahal diberikan. Maka mungkin dengan itu tetamu-tetamu dan hadirin kita di sini hari ini agak meriah dan teruja dengan acara yang sedang dijalankan. Apa yang saya dapat lihat di belakang saya di atas pentas yang sedang berlaku, YBMK sendiri sedang menyampaikan hadiah cabutan bertuah kepada pemenang yang bertuah. 6 hadiah saja tersedia daripada penaja-penaja yang berada dengan kita di sini pada hari ini. Selain daripada acara penyampaian manfaat kepada penerima manfaat, iaitu acara menyampaikan peranti ICT kepada sekolah-sekolah di Putrajaya, di Dewan juga berlangsung beberapa ruang pameran oleh jenama-jenama gergasi Malaysia yang turut sama memberi kerjasama kepada pemerkasaan ICT, usaha dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kita dapat lihat di sini reruai ataupun ruang pameran yang sungguh besar daripada Celcom, Maxis, Unify, Samsung dan sebagainya. Wah, siapa agaknya di belakang saya yang telah menerima satu lagi hadiah cabutan bertuah. Sungguh bertuah, nama dipanggil dan bertuah sungguh mereka menerima hadiah cabutan bertuah tersebut, yang mana saya rasa peranti-peranti yang diberikan ini dapat memberikan manfaat dan digunakan di dalam usaha pemerkasaan ICT individu tersebut ataupun sekolah tersebut. Baiklah, kita akan teruskan dengan acara seterusnya. Bersama-sama saya sekarang ini adalah Puan Nora Akmal binti Jais Layas Mak Jaih, Pengetua SMK Putrajaya Persin 18-1 untuk acara temu bual. Dipersilakan Puan bersama-sama dengan saya hari ini. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Baiklah Puan, saya teruskan dengan soalan pertama. Soalan saya, apakah transformasi yang telah dijalankan oleh KPM dalam konteks pemerkasaan ICT terutamanya kepada sekolah yang menerima? Okey, Assalamualaikum, terima kasih Nisa. Okey, yang pertama ialah pihak kementerian telah melaksanakan delima
menyediakan delima, satu platform digital yang mana pihak sekolah gunakan untuk PDP dan juga ada bahan-bahan rujukan serta aplikasi yang telah disediakan yang memudahkan proses PDP itu. Selain daripada itu, kami juga telah menerima komputer laptop di makmal dan juga komputer penggunaan pejabat. Baiklah, selain daripada membekalkan perkakasan makmal ICT dan juga capaian internet sekolah, apa lagi inisiatif yang diberikan ataupun yang diusahakan untuk sekolah-sekolah? Okey, pada tahun lepas kami telah diminta untuk melaksanakan satu rintis pembelajaran hybrid yang mana kami telah disediakan dengan tambahan internet dan juga peranti yang disediakan untuk pelaksanaan hybrid tersebut, dan itu sangat membantu semasa proses semasa berlakunya pandemik yang mana murid kita yang bergilir boleh mengikuti pembelajaran secara bersama-sama di rumah dan juga murid di sekolah. Baiklah, sesuatu yang sungguh menarik pada saya ya. Apa lagi pemekasaan yang dilakukan oleh KPM dari segi pengukuhan perkhidmatan digital? Okey, bagi itu kan yang saya nak lihat ialah apabila juruteknik yang ditempatkan di sekolah-sekolah telah dikumpulkan di jabatan dan boleh digunakan sama oleh semua sekolah, kerana sekarang ni semua sekolah telah melaksanakan pembelajaran digital dengan hebatnya. Jadi kami juga dapat menggunakan juruteknik yang disediakan oleh kementerian itulah. Baiklah, jadi sebagai pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Presin 181, apa harapan Puan kepada usaha yang dilakukan oleh KPM ini? Okey, harapan saya ialah dengan adanya pembekasaan ICT ini, murid-murid yang tidak dapat hadir ke sekolah juga dapat mengikuti pembelajaran dan walaupun mereka sedang sakit ataupun tidak berada di sekolah. Dan seperti itu kita juga dapat memastikan mempertingkatkan proses pengajaran yang mana walaupun guru kita terpaksa berada di luar tetapi murid kita tidak ada ketinggalan kerana boleh digabungkan dengan kelas yang lain melalui pembelajaran hybrid itu sendiri. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Akmal binti Jais Elai Semat Jais, pengetua dari SMK Presin 181. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, murid-murid dan juga penonton-penonton Didik TV KPM serta rakan setugas saya Hanif Sean yang kini berada di studio Didik TV KPM. Di belakang masih lagi berlangsung acara cabutan bertuah. Mereka yang telah menerima hadiah pastinya cukup teruja dan gembira. Siapa agaknya bertuah selepas ini? Kita dapat lihat di atas pentas, semuanya berdebar-debar menantikan nombor yang diumumkan oleh pengacara majlis kita pada hari ini. Siapakah yang akan menerima hadiah daripadanya? Itu dia penerima seterusnya. Puan Zuraida, tahniah kami ucapkan. Saya pasti antara aktiviti yang dinantikan selain daripada aktiviti di dalam dewan, di sekitar dewan ini juga terdapat ruang-ruang pameran yang dikelolakan oleh penaja-penaja utama yang turut sama bekerjasama dalam merealisasikan acara kita pada hari ini, antaranya jenama Acer, Asus, Cellcom, Google, Lenovo, Maxis, Microsoft dan sebagainya serta Samsung. Baiklah, seterusnya kita akan bersama-sama dengan seorang lagi tetamu yang akan bersama-sama dengan kita berkongsi berkenaan dengan acara kita pada hari ini. Saya mempersilakan Puan Rugayah Talib selaku Pengetua SMK Putrajaya Presin 91. Selamat datang. Terima kasih Puan kerana bersama-sama dengan kami. Selamat datang. Terima kasih kerana jemput saya. Ya, baik. Puan Rugayah, saya ingin bertanya sesuatu Puan. Apa pendapat Puan mengenai usaha KPM memperkasakan program ICT? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rugayah binti Talib, Pengetua SMK Putrajaya Presin 91, juga selaku pengerusi YDP MPSM Putrajaya. Pada pendapat saya, apa nama usaha yang KPM yang diperkasakan ini iaitu memperkasakan program ICT di peringkat sekolah-sekolah ini. Saya rasa ini satu usaha yang sangat bagus, memandangkan kita dah sekian lama tidak upgrade komputer di sekolah. Dan kami di sekolah sangat dahagakan, sangat memerlukan keperluan ICT sebegini. Jadi saya rasa PDP kita semakin mantap dan guru-guru juga berasa amat seronok, amat bahagia dan amat gembira
gembira apabila diberitahu kita akan mendapat sewan ICT daripada pihak kementerian. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak termasuk Kerajaan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, selaku antara sekolah yang menerima manfaat daripada acara kita pada hari ini, bagaimana Puan merasakan ia dapat membantu murid-murid setelah menerima peranti oleh KPM? Baik, saya rasa setelah sekian lama saya kata tadi kita semua menanti-nanti keperluan ICT ini dihantar ke sekolah ataupun diselenggara. Jadi apabila kerajaan mengumumkan akan memberi peranti kepada pihak sekolah, saya rasa murid-murid lagi sangat teruja untuk menggunakan peranti ini. Memandang sekarang pembelajaran secara digital meluas, kita sangat memerlukan alat peranti ini kerana ia boleh memberi satu era baru dalam pendidikan di negara kita. Murid-murid sekarang jauh ke hadapan menggunakan keperluan ICT di rumah. Jika tidak dibekalkan di sekolah benda-benda yang macam ini, dia akan merasakan ketinggalan. Semasa menjalankan PDP, murid-murid boleh melakukan eksplorasi dengan serta-merta dan begitu cepat, dan mereka dapat belajar dan memahami dalam keadaan yang sangat menyeronokkan, PDP yang sangat menyeronokkan. Dan saya rasa program ini perlu diperkebaskan sehingga ke seluruh negara secepat mungkin. Ya, saya percaya itu juga harapan semua orang untuk melebarkan lagi usaha ini, inisiatif ini kepada seluruh Malaysia. Jadi apakah harapan Puan berhubung inisiatif yang dilaksanakan ini? Okey, harapan saya ialah agar pemberian peranti ini disegerakan pertama, dan biarlah menyeluruh, tidak mengira mana-mana sekolah, sama ada sekolah di peringkat di bandar, di luar bandar, atau sekolah yang belum ada kemudahan internet, perlu dibekalkan internet sebab murid-murid kita sekarang memerlukan, sangat-sangat memerlukan. Begitu juga dengan cikgu-cikgu di sekolah. Betul tu, saya setuju. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rugayah Talib, Pengetua SMK Putrajaya Presin 91 kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih saya bagi pihak Didik TV. Semoga kita bertemu lagi. Baik, sama-sama. Baiklah, murid-murid dan juga penonton Didik TV KPM, acara utama telah pun tamat di dalam dewan ini. Apa yang berlaku sekarang adalah Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sedang melawat ruang-ruang pameran yang terdapat di dalam dewan. Juga terdapat pelbagai ruang pameran yang berada di luar dewan dan sekitar dewan ini, yang mana menyediakan pelbagai aktiviti interaktif buat murid-murid dan hadirin yang ada. Ini membuka peluang untuk hadirin bagi sama-sama mempelajari dan memahami berkenaan pemerkasaan ICT. Antara aktiviti yang disediakan yang boleh hadirin cuba adalah Minecraft Showcase and Challenge, Reading Progress, Microsoft Surface, Digital Ink, Microbit Hybrid Classroom dan Augmented Reality AR in Classroom. Terdapat juga kelas hybrid yang akan dilaksanakan, iaitu berikutan dengan pelaksanaan rintis kelas hybrid seperti yang dipetik daripada ucapan YBMK sebentar tadi di bawah program transformasi pendidikan digital institusi pendidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Diharapkan projek ini juga membekalkan peranti ICT kelas di lebih 110 institusi pendidikan KPM dan pelaksanaan rintis menaik taraf capaian internet berkelajuan tinggi menggunakan teknologi SDWAN dan LAN di 110 institusi KPM. Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan di sini, acara hari ini sungguh meriah dan penuh dengan aktiviti yang mana memberi peluang kepada hadirin dan juga murid-murid yang ada di sini untuk mencuba pelbagai perkara dan memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan ICT. Baiklah, mari kita teruskan acara hari ini dengan perkongsian daripada seorang murid yang akan bersama-sama dengan saya. Saya persilakan Adik Afrina Safnur Arina Safia binti Abdullah Zawawi dari SMK Putrajaya Presin 181. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Baiklah, Adik Afrina, sebagai seorang murid, bagaimana Adik Afrina melihat inisiatif pada hari ini memberi manfaat kepada murid-murid di Malaysia?
Saya rasa saya dapat nyatakan antara inisiatif yang dapat kami rasa termasuklah menerujakan kami dalam menuntut pembelajaran dalam era-era masa kini. Termasuklah saya dapat kaitkan dengan apabila kami diperkenalkan dengan portal digital learning semasa awal pembelajaran hybrid, kami dapat melakukan aktiviti-aktiviti dan aplikasi yang menarik dalam kami mempelajari secara dalam talian. Antaranya saya dapat nyatakan seperti Quizizz, Kahoot, Canva. Sejujurnya kami tak pernah lagi rasa semua pengalaman aktiviti tersebut. Bila kami dapat rasa, kami jadi semakin excited untuk belajar. Betul tu. Saya pasti murid-murid di seluruh Malaysia cukup teruja apabila diberi pendedahan kepada segala capaian-capaian internet dan juga aplikasi-aplikasi digital untuk membantu pembelajaran mereka. Okey, bagi adik Afrina sendiri, bagaimana pendigitalan ini membantu adik Afrina melakukan mungkin kerja rumah atau pembentangan menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun software-software yang tersedia? Bagi saya banyak sangat membantu. Salah satunya kami tak perlukan tapi kami tanpa bantuan ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan pun kami dapat menyelesaikan ketidakfahaman dan kekeliruan semasa kami belajar sendiri ataupun belajar dengan guru. Itu sesuatu yang saya kira murid-murid lain juga bersetuju. Kalau saya sendiri pun melakukan apa sahaja pekerjaan pun rasa macam sangat-sangat mudah dan juga mudah membuatkan rujukan, betul tak? Betul. Baiklah, saya nak tanya soalan terakhirlah. Harapan adik Afrina berkaitan inisiatif pemerkasaan ICT oleh KPM. Saya rasa harapan saya supaya KPM atau kerajaan tak berputus asa untuk memperkasakan dunia digital dalam pembelajaran kami di Malaysia. Sebab saya yakin ini tidak mudah kerana dari segi kekangan pelajar sendiri, dari segi mental dan fizikal, kekangan ekonomi daripada ibu bapa sendiri. Namun saya percaya yang Malaysia boleh untuk jadikan kita sebagai negara yang setaraf dengan negara-negara maju dekat luar sana. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada adik Afrina Safia daripada SMK Putrajaya Presin 181 di atas perkongsian tersebut. Semoga maju jaya dan sampaikan salam saya pada rakan-rakan yang lain. Baiklah, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi. Baiklah murid-murid di rumah dan juga penonton Didik TV KPM serta rakan setugas saya Hanif Sean yang kini berada di studio Didik TV KPM. Acara utama di pentas utama telah pun berakhir, namun apa yang saya dapat simpulkan, apa yang berlaku sebentar tadi adalah ucap tama berkaitan dengan acara dan juga inisiatif yang dilaksanakan pada hari ini dan juga penyampaian peranti kepada 25 buah sekolah sebagai penerima manfaat yang terdiri daripada 14 buah sekolah menengah kebangsaan di seluruh Putrajaya dan 11 buah sekolah serendah daripada seluruh Putrajaya juga. Apa yang saya dapat lihat di sini adalah kerjasama yang dijalinkan oleh jenama-jenama gergasi kepada inisiatif yang telah disampaikan ataupun dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membantu murid-murid. Seperti kita tahu, pandemik COVID sangat-sangat menekan kehidupan murid-murid di seluruh Malaysia. Seterusnya melonjakkan lagi penggunaan pembelajaran secara digital. Ada yang mungkin tidak ada kemampuan untuk menggunakan peranti yang baik bagi membantu mereka. Jadi ini adalah antara inisiatif saya percaya KPM sangat-sangat mengambil berat akan keperluan murid-murid seluruh Malaysia. Jadi ini adalah antara langkah awal untuk mereka melebarkan lagi sayap, melebarkan lagi inisiatif ini dan juga melaksanakan kepada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia yang mana terdapat beberapa buah sekolah yang akan menjadi wakil dan juga memberi bantuan dan sama-sama bekerja dengan sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Antara objektif program yang boleh saya kongsikan bagi Majlis Transformasi Pendidikan Pemerkasaan ICT kita hari ini adalah untuk menyampaikan hasrat dan amanat yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan sendiri berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan digital sejajar dengan rangka My Digital yang telah dilaksanakan terdahulu. Ini adalah untuk melahirkan murid-murid yang kreatif, inovatif dan juga celik IT serta berdaya saing seperti yang dikongsikan oleh adik Afrina sebentar tadi. Kita dapat lihat beliau merasakan dengan usaha ini beliau dapat membuat pekerja rumah ataupun melakukan pelbagai aktiviti rujukan dan juga aktiviti tambahan dengan lebih baik lagi, mungkin dengan kurang bantuan daripada orang luar boleh dilakukan sendiri dan melakukan rujukan secara atas talian sahaja. Selain itu, ini juga untuk menyediakan platform hebahan kepada murid-murid, guru-guru, ibu bapa dan warga sekolah di seluruh Putrajaya berkaitan dengan perancangan dan pelaksanaan pendigitalan yang telah dilaksanakan di peringkat KPM. Diharapkan inisiatif kita pada hari ini akan membuka lebih banyak tawaran dan peluang perkhidmatan ICT yang boleh
tercapai dan memberi manfaat pada pelajar, murid-murid, guru-guru dan juga warga sekolah. Selain daripada aktiviti penyerahan manfaat yang kita dapat lihat sebentar tadi, seperti saya sebutkan, terdapat 25 buah sekolah yang menjadi penerima manfaat. Penyerahan peranti ini dilaksanakan oleh YBMK sendiri kepada sekolah-sekolah di Putrajaya di bawah projek perkhidmatan sewaan perkakasan ICT secara sewa guna atau lease to use untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran PDP. Ini adalah sebuah transformasi kaedah perolehan dari pembelian kepada sewaan perkakasan ICT secara sewa guna lease to use dilihat dapat mengurangkan lagi beban KPM bagi kerja-kerja penyegaraan dan pembaikan kerosakan. Sekolah-sekolah akan dibekalkan dengan peralatan digital bagi melengkapkan murid-murid dengan kemahiran celik IT. Baiklah, apa yang saya dapat tambahkan di sini adalah terdapatnya juga usaha ataupun inisiatif kelas hybrid yang mana ini adalah pelaksanaan rintis kelas hybrid di bawah program transformasi pendidikan digital institusi pendidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Antara aktiviti ataupun inisiatif yang akan dilancarkan adalah menyediakan institusi pendidikan dengan infrastruktur capaian internet berkelajuan tinggi secara menyeluruh di sekolah-sekolah serta menyediakan peralatan ataupun perkakasan ICT untuk penyampaian pembelajaran secara digital dan dalam talian sebagai lonjakan program transformasi pendidikan digital negara. Antara skop projek yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan rintis pembekalan peranti ICT kelas di 110 institusi pendidikan KPM dan pelaksanaan rintis naik taraf capaian internet berkelajuan tinggi menggunakan teknologi SDWAN dan LAN di 110 institusi pendidikan KPM. Murid-murid dan hadirin yang berada di sini boleh pergi ke ruang-ruang pameran yang ada di dalam dewan dan di seluruh dewan untuk aktiviti-aktiviti yang disediakan bagi membolehkan anda melihat dengan lebih dekat dan memahami dengan lebih dekat tentang inisiatif yang telah dilancarkan ataupun yang telah dikongsikan oleh YBMK sebentar tadi di awal acara kita pada hari ini. Baiklah, selain daripada itu kita ingin ucapkan terima kasih juga kepada jenama-jenama gergasi yang saya kira memberikan kerjasama yang cukup baik kepada inisiatif yang dilancarkan oleh KPM ini, iaitu Acer, Asus, AWS, Canon, Cellcom, Dell, Google, HP, Huawei, Imago, Lenovo, Maxis, Microsoft, Maxtech, Samsung, TM dan juga ViewSonic. Terdapat beberapa ruang pameran yang saya kira menyediakan informasi-informasi lanjut tentang apa yang mereka dapat sediakan dan apa yang murid-murid dapat tahu ataupun gunakan berkaitan dengan pemerkasaan ICT yang ada pada hari ini. Di dalam kaca televisyen anda dapat lihat YBMK sedang melawat ruang-ruang pameran yang ada di dalam dewan ini dan penerangan sedang diberikan kepada beliau berkaitan dengan bahan pameran yang disediakan dan bagaimana murid-murid dapat memanfaatkan daripada ruang-ruang pameran yang ada. Baiklah, saya kira rakan saya di studio Hanif Sean, tugas saya di sini telah pun tamat. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada KPM dan juga Didik TV. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi Hanif Sean. Saya serahkan kepada anda. Terima kasih. Jumpa lagi. Baiklah, terima kasih rakan pengacara saya Nisa K yang berada di lokasi. Kita juga baru saja menonton pelancaran Majlis Transformasi Pendidikan Permekasaan ICT yang telah dirasmikan oleh Menteri Kanan Pendidikan yang berhormat Datuk Dr. Razzie Jidin. Ya. Dan jika kita perhatikan, KPM telah mengeluarkan Pelan Transformasi ICT KPM 2019 hingga 2023 dan ini akan menyokong visi KPM dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari 2013 sehingga 2025 dan kita semua tentunya berhasrat untuk melahirkan murid yang lebih arif digital dan KPM juga berhasrat membawa pendidikan ke arah yang lebih digital, digitalization, pendigitalan yang sejajar dengan rangka tindakan ekonomi digital iaitu My Digital yang telah dilancarkan tahun lepas pada 19 Februari 2021. Dan dalam inisiatif KPM hari ini yang
yang telah mengambil pendekatan lease to use atau sewa guna perkakasan ICT, ini tentunya akan mengurangkan beban KPM jika ada berlakunya kerosakan ataupun alatan atau perkakasan ICT yang memerlukan penyelenggaraan, ya. Maka fokus boleh diberi kepada inisiatif digital yang lain, dan jika kita perhatikan pendekatan ini berlakunya dalam 3 fasa dari tahun 2022 sehingga 2024. Maka kalau kita tengok fasa 1 yang melibatkan 3,910 sekolah dan sekarang telah 90% selesai. Saya pasti murid-murid dan juga guru-guru ya begitu tertarik, begitu katanya gembira kerana mampu belajar dengan lebih seperti yang telah dikatakan oleh YB kita tadi, boleh belajar di dalam kelas, boleh belajar di luar kelas, ya. Maka pembelajaran dan proses pendidikan itu adalah lebih menarik. Dan untuk fasa 1 adalah melibatkan kos perolehan melebihi 411 juta. Dan jika kita perhatikan untuk fasa 2 yang akan bermula juga pada tahun ini dan akan selesai pada awal tahun depan, ini akan melibatkan 3,455 sekolah. Dan fasa 3 yang akan berlaku tahun depan 2023 akan melibatkan 3,400 sekolah. Dan ketiga-tiga fasa ini akan melibatkan peruntukan yang sangat besar tentunya, iaitu 1.3 bilion ringgit, ya, untuk sekolah-sekolah di seluruh negara. Kita boleh bayangkan berapa banyak perkakasan ICT yang akan terlibat di situ dalam inisiatif My Digital ini. Dan saya rasa lebih menarik kerana sekarang kita berada di dalam bulan Ogos dan di bulan September juga KPM akan memperkenalkan kelas hybrid atau pelaksanaan rintis kelas hybrid di bawah program transformasi pendidikan digital institusi pendidikan, dan ini akan melibatkan 110 buah sekolah. Tentu saya pasti murid-murid tak sabar-sabar dah hybrid ni, bagaimana kita nak belajar, dan juga guru-guru tentunya akan mengadakan proses pembelajaran yang lebih menarik, ya. Dan saya pasti objektif terakhirnya ialah kita sama-sama ingin menghasilkan murid-murid dan rakyat Malaysia yang berdaya saing di peringkat global, ya, berfikir secara kreatif, kritis dan pasti bersikap lokal. Masih ada nilai-nilai murni Asia itu, ya. Dan dengan itu saya harap anda semua di rumah dapat belajar macam-macam hari ini dalam majlis transformasi ini. Dan dengan itu kita juga sudah sampai ke penghujung rancangan bagi pihak rakan pengacara saya Nisa K dan nama saya Hanif Sean. Saya harap kita akan berjumpa lagi dan terus bersama kami di Direct TV KPM. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri adab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera.